Assalamualaikum dan hai. Okay, bertemu kita lagi dalam kelas Cikgu Azwa. So, hari ini kita akan sambung bab 5 iaitu bumi dengan standard pembelajaran 2.1.2 iaitu menjelaskan struktur bumi. Kemudian 2.1.3 mengenal pasti benua, lautan, laut utama dan juga selat. Okay. Kita tengok apa itu struktur bumi. Struktur bumi terdiri daripada 3 lapisan utama iaitu yang pertama sekali kerak bumi, kedua mantel, ketiga teras bumi. Okey. Ini adalah kerak kerak bumi. Itu lapisan yang pertama sekali. Kerak bumi adalah lapisan bumi yang paling keras dan pejat. Terdiri daripada 2 lapisan iaitu sial. Sial adalah bermaksud silika atau aluminium. Awak jangan ingat cikgu ni cakap benda yang tak elok Okey, sial. Sial bermaksud silika dan aluminium. Okey. Dan juga sima. Okey, yang pertama tadi sial. Yang kedua adalah sima. Okay, apa itu sima? Sima adalah silika dan juga magnesium. Sial terletak di bahagian atas kerak bumi dan membentuk benua di permukaan bumi. Manakala sima terletak di bahagian bawah sial di dasar lautan. Okay, yang kedua adalah mantel. Okay, mantel terletak di bahagian bawah lapisan kerak bumi. Tadi kerak bumi di atas, mantel adalah yang kedua ini. Okay, yang kedua. Okay. Merangkumi 2/3 daripada jisim bumi. Okay, merangkumi 2/3 jisim bumi. Okay, bersifat pepejal tetapi lapisan luarnya berbentuk bersifat separa cecair. Okay, awak tengok ini bahagian yang kedua. Okay. Seterusnya, yang ketiga adalah teras bumi. Okey, ini terbahagi kepada 2 iaitu yang pertama sekali teras luar. Dia berada di luar. Manakala yang kedua adalah teras dalam. Okey, ini adalah teras luar, ini adalah teras dalam. Yang mana merupakan lapisan yang paling dalam. Kalau dari sudut kedudukan, yang ni yang paling dalam. Okey, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, yang mana mengalami tekanan yang kuat dan suhu yang sangat tinggi. Okey, boleh? Okey, ini adalah struktur bumi. Baiklah pelajar, kita akan cuba jawab kuis. Okay, saya nak uji awak punya kefahaman tentang struktur bumi. Okay, let's go. Okay, mana satu kerak bumi? Kerak bumi yang mana satu? Adakah yang ini, yang ini, yang ini atau yang ini? Okay. Cuba jawab. Okey, kita cuba tengok. Okey, saya cuba jawab ni. Yang ni Okey, seterusnya teras dalam. Okey, mana satu teras dalam? Okey, kita tengok. Adakah yang ni? Adakah yang ni? Ataupun yang ini?
Ya, jawapan dia yang ini. Kita cuba. Kemudian kita tengok teras luar. Adakah teras luar yang ini? Atau yang ini? Mana satu? Sini. Bukan. Sini. Ya, mungkin. Seterusnya mantel. Betul ke kedudukan mantel di sini? Kita tengok jawapan dia. Ya, betul. Full mark. Okey pelajar, inilah yang awak belajar tentang struktur bumi, yang mana struktur bumi terbahagi kepada 3 lapisan utama. Iaitu tadi saya dah sebut, yang pertama sekali adalah kerak bumi, yang kedua adalah mantel. Ni mantel. Kemudian yang ketiga adalah teras bumi. Okey? Yang mana tadi saya bagi tahu kerak bumi adalah lapisan yang kita duduk tu, yang paling luar, yang paling keras sekali. Okey, paling pejal, yang dekat atas sekali. Okey, yang mana dia merangkumi silika dan aluminium serta silika dan magnesium. Okey, yang kedua mantel. Okey, yang mana dia adalah lapisan selepas ataupun berada di bawah lapisan kerak bumi. Kemudian teras bumi pula terbahagi kepada 2, iaitu teras luar dan juga teras dalam. Okey, kita sambung. Ini adalah peta dunia. Okey, peta dunia. Dalam bab ni, dalam bahagian ini, awak akan belajar tentang beberapa jenis benua. Tapi sebelum tu saya nak tanya, apakah itu benua? Apa yang dimaksudkan dengan benua? Benua merupakan daratan yang sangat luas pada permukaan bumi. Terdapat 7 benua yang dikelilingi oleh 5 lautan yang luas. Selain lautan, terdapat juga laut utama dan selat yang penting. Ada beza apa itu lautan, laut dan juga selat. Apa perbezaan dia? Cuba pelajar-pelajar fikirkan. Betul ke ada 7 benua? Okey, yang pertama ini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada satu lagi 7 kat sini tercicir. Tak apa, saya lukiskan sikit sini dekat bahagian bawah ni ada. Okey, ada satu kawasan. Okey, ada benua. Saya alihkan sikit. Okey, dia ada kesemuanya adalah 7 benua. Okey. Kemudian kita tengok. Okey, apa nama dia? Okey, ada 7 benua. Okey, yang pertama itu, benua itu, adalah benua Amerika Utara. Ini adalah benua Amerika Utara. Benua Amerika Utara adalah benua yang ketiga terbesar di dunia. Yang ketiga terbesar di dunia, yang mana meliputi kawasan seluas kira-kira 24.5 juta kilometer persegi. Ini yang ketiga terbesar. Bermaksud ada lagi yang lebih besar daripada dia. Jadi benua apa tu? Kita tengok. Adakah nombor 1? Adakah nombor 2? Nombor 3? Nombor 4? 5 atau 6? Atau 7? Jawapan dia adalah yang ke-5, iaitu benua Asia. Benua Asia merupakan benua yang terbesar di dunia. Benua Asia adalah benua yang terbesar di dunia. Yang mana meliputi keluasan kira-kira 55.8 juta kilometer persegi. Yang paling besar, benua Asia dekat mana? Dekat kita, kat tempat kita lah sini, nampak ni. Ni kan Malaysia. Malaysia. Kita berada di benua Asia.
Okey, benua yang kedua terbesar adalah benua Afrika. Nombor berapa? Cuba awak teka. Ya, jawapan dia adalah nombor 4, iaitu benua Afrika. Benua Afrika adalah benua kedua terbesar. Tadi saya kata yang ketiga adalah benua Amerika Utara. Kemudian benua yang keempat terbesar adalah benua Amerika Selatan. Okey, benua Amerika Selatan. Okey. Ini adalah benua Antartika. Okey, benua Antartika. Sekarang sikit hilang kat dia. Okey, ini adalah benua Antartika. Antartika. Yang mana benua Antartika adalah benua yang terletak yang paling selatan. Kenapa di selatan? Awak ingat lagi tak awak belajar dulu semasa tingkatan 1, ini utara, selatan, timur, barat. So dia berada yang paling bawah ni, dia adalah selatan. Okey, dia adalah selatan. Kemudian benua Eropah adalah benua kedua terkecil. Mana satu benua Eropah? Adakah nombor 3 ataupun nombor 6? Okey, awak dah nampak kan, dari segi saiz awak dah tahu dah. Jadi ini adalah benua Eropah. Manakala yang keenam adalah benua Australia, iaitu benua yang paling mendatar di dunia. Okey, dengan kawasan kira-kira 7.6 juta kilometer persegi. Baiklah pelajar, tadi kita dah belajar tentang 7 benua. Okey, 7 benua di permukaan bumi, iaitu benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Eropah, benua Afrika, benua Asia, benua Australia dan juga benua Antartika. Jadi, kita sambung pula berkenalan dengan 5 jenis lautan. Okey, 5 jenis lautan. Okey, lautan ni dia ada beza Lautan ni dia ada beza dengan laut. Lautan ni dia sangat luas, dan juga besar serta dalam berbanding dengan laut. Okey, laut dia lebih kecil. Okey, dari segi kedalaman dia adalah lebih kurang daripada lautan. Jadi kita tengok apa itu 5 lautan. Okey, yang pertama sekali adalah lautan yang terbesar di dunia dengan purata kedalaman kira-kira 4,300 meter, iaitu Lautan Pasifik. Okey, kat mana Lautan Pasifik? Okey, Lautan Pasifik berada di antara Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Okey, kat sini sini adalah Lautan Pasifik. Okey, Lautan Pasifik. Okey. Dia besar, sangat besar. Okey, manakala Lautan Arktik, merupakan laut yang terkecil dan tercetek di dunia. Okey, tahu apa itu cetek? Cetek. Cetek bermaksud air dia sikit lah, tidak dalam. Okey, cetek lah, dia kurang dalam. Okey, itu adalah Lautan Arktik. Kat mana Lautan Arktik? Yang mana dia terletak berdekatan dengan kutub utara. Kat sini sini adalah tempat Lautan Arktik, iaitu lautan yang tercetek dan terkecil. Okey, seterusnya kita pergi kepada Lautan Atlantik. Okey, Lautan Atlantik ni dia special sikit. Kenapa dia special? Dia memanjang dari utara ke selatan. Dia berada di sini, memanjang dari utara ke selatan. Ni utara pergi ke selatan. Dia memanjang ke sini. Membentuk seolah-olah ataupun seakan-akan huruf S. Huruf S. Ini kita namakan sebagai Lautan Atlantik. Okey, Lautan Atlantik. Okey, yang mana merupakan laut kedua terbesar di dunia. Okey, tadi yang pertama tadi Lautan Pasifik. Ini adalah lautan yang kedua terbesar di dunia.
Okey, kemudian kita pergi kepada Lautan Hindi. Okey, Lautan Hindi berada di antara benua Afrika, benua Asia dan juga benua Australia. Cuba teka dekat mana kedudukan Lautan Hindi. Adakah di sini? Adakah di sini? Di sini atau di sini? Ya, jawapannya adalah di sini. Okey, Lautan Hindi. Okey, Lautan Hindi. Yang mana Lautan Hindi adalah lautan ketiga terbesar di dunia yang mana bersempadan dengan benua Asia. Tadi saya cakap dekat dengan benua Asia, benua Afrika dan juga benua Australia. Yang mana kedalaman dia adalah purata kira-kira 3,900 meter. Sangat dalam Sangat dalam. Okey, kemudian kita pergi kepada Lautan Selatan. Okey, Lautan Selatan of course lah dia bahagian selatan. Dia berada di sini. Okey, Lautan Selatan. Okey, Lautan Selatan, laut yang mengelilingi benua Antartika. Dia berada di sini. Ni benua Antartika, so dia mengelilingi. Okey, dia kelilingkan benua Antartika. Okey. Itu adalah 5 jenis lautan. Boleh ingat? Okey. Kemudian kita pergi kepada laut. Tadi saya kata lautan dia lebih besar, lebih dalam, lebih luas. Sekarang ni kita pergi kepada laut. Okey, laut ada 2 saja iaitu laut Cina Selatan. Okey, laut Cina Selatan. Yang kedua adalah Laut Sulu. Di mana kedudukan dia? Okey, Laut Cina Selatan ni yang berada di antara Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Cuba teka dekat mana? So jawapan dia di sini. Okey, di sini adalah Laut Cina Selatan. Okey, yang berada terletak dalam lingkungan Laut Pasifik. Manakala Laut Sulu pula terletak di bahagian barat daya Filipina. Terletak di barat daya Filipina. Mana Filipina? Cuba bagi tahu saya, di mana Filipina? Ya, Filipina berada di sini. Jadi dia arah barat daya. Barat daya di mana? Sini Ini belajar, ini adalah barat daya. Ni Laut Sulu dia adalah di sini. Okey, ini adalah kedudukan Laut Sulu. Kemudian, habis bab lautan dan juga laut, kita pergi kepada selat. Okey, selat juga terbahagi kepada 2. Satu, Selat Melaka. Satu lagi, Selat Tebrau. Di mana lokasinya? Nama pun Melaka. Mestilah berada di Melaka. Melaka kat mana? Dekat sebelah sini. Selat Melaka. Okey, di sini adalah Selat Melaka. Manakala Selat Tebrau, Tebrau tu dekat mana? Dekat Johor. Selat Tebrau memisahkan antara Singapura, dia dekat sini Singapura dan juga Malaysia. Ini contoh peta Malaysia tu kat bawah tu. Okey. Sini Singapura. Sini contoh. Katakan sini Johor. Johor. Sini adalah Singapura. Sini adalah Selat Tebrau. Kalau awak berada di Johor, awak boleh nampak tak Singapura? Boleh. Selat ni, dia kecil je selat ni. Okey, boleh nampak kan bangunan-bangunan di Singapura? Boleh nampak. Yang memisahkan Johor dengan Singapura adalah selat. Jadi selat tu kecil ke tak? Ya, kecil sebab kita boleh tengok lagi Singapura. Jadi dia tidaklah sebesar dan seluas macam lautan ataupun laut. Boleh? Okey pelajar. Saya nak uji anda. Okey, di mana lokasinya lautan dan juga laut serta selat. Okey, jadi jom kita quiz. Okey, kita tengok
Selat Tebrau. Tadi saya kata Selat Tebrau di mana? Saya besar sikit Okey, Selat Tebrau berada di mana? Adakah dia berada di sini? Di sini? Di sini? Di sini? Di sini? Atau di sini? Ingat Tebrau dekat dengan Johor dan juga Singapura. So, di sini. Mungkin di sini. Oh, bukan. Mungkin di sini. Okey, Laut Atlantik, iaitu laut yang terbesar, kedua terbesar di dunia. Dia berbentuk seakan-akan huruf S. Di mana? Sini ke? Atau sini? So, jawapan dia adalah di sini mungkin. Lautan Hindi. Lautan Hindi merupakan laut yang membezakan ataupun dia berada di antara benua Asia, benua Afrika dan juga benua Australia. Mana kedudukan dia? Di sini ke? Atau di sini? Ataupun di sini? Okey, saya cuba yang ini. Laut Cina Selatan, iaitu laut yang membezakan ataupun dia berada di antara Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Kat mana? Sini ke? Kan? Sini? No? Okey, mungkin di sini. Laut Sulu. Sini Laut Sulu ke? Tidak. Laut Sulu merupakan laut yang terletak di bahagian barat daya Filipina. Mana Filipina? Of course di sini. Seterusnya, Selat Melaka. Nama pun Melaka. Mestilah berada dekat Melaka. Di sini. Okey, seterusnya laut yang paling kecil. Lautan yang terkecil dan tercetek di dunia. Lautan Arktik. Di sini. Okey, siapa yang tak tahu lautan yang terbesar ialah Lautan Pasifik. Di manakah Lautan Pasifik? Di sinikah? No. Atau di sini? Ya. Okey, last one. Lautan Selatan mestilah berada di kawasan selatan. So, guys, mari kita tengok siapa yang kena. Wow, tahniah. Okey, kita akan tengok tentang video struktur bumi supaya awak lebih jelas tentang bahagian-bahagian struktur bumi. Okey, tolong tengok Sekarang, mari kita lihat pula tentang struktur bumi. Bumi terdiri daripada 3 lapisan utama, iaitu kerak bumi, mantel dan teras bumi. Jika dilihat lebih terperinci, beginilah keadaan struktur bumi. Cuba tengok struktur bumi. Seterusnya, mari kita lihat satu persatu tentang struktur bumi. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling keras dan kejal. Kerak bumi terdiri daripada 2 lapisan. Yang pertama, sial. Sial terdapat di daratan, manakala yang kedua, sima. Sima pula terdapat di lautan. Mantel. Mantel bersifat pepejal tetapi lapisan luarnya bersifat separa cecair. Mantel terletak di bawah lapisan kerak bumi dan ianya merangkumi 2/3 jisim bumi. Teras bumi. Teras bumi merupakan lapisan yang paling dalam. Ianya terbahagi kepada 2, iaitu teras luar dan teras dalam. Dan ianya mengalami tekanan yang kuat dan suhu yang sangat tinggi. Baiklah, kita buat kesimpulan tentang apa yang telah awak pelajari pada hari ini. Berkaitan dengan bab 5 bumi iaitu 2.1.2 menjelaskan struktur bumi.
Yang mana awak dah belajar struktur bumi terbahagi kepada tiga, iaitu kerak bumi, mantel dan juga teras bumi. Okey, teras bumi. Yang mana kerak bumi terbahagi kepada dua, iaitu sial dan juga sima. Manakala teras bumi terbahagi kepada dua, iaitu teras dalam dan juga teras luar. Okey, dalam SP 2.1.3, anda telah mempelajari tentang mengenal pasti benua lautan, laut utama dan juga selat. Yang mana awak telah berkenalan dengan 7 jenis benua ataupun 7 benua yang terdapat di permukaan bumi, iaitu yang pertama sekali adalah benua yang terbesar, iaitu benua Asia. Kemudian yang kedua terbesar, benua Afrika, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Antartika, benua Eropah dan juga benua yang paling mendatar di dunia adalah benua Australia. Kemudian anda dah belajar tentang 5 jenis lautan, iaitu lautan yang terbesar adalah lautan Pasifik. Kemudian lautan terkecil dan tercetek adalah lautan Arktik. Lautan kedua terbesar adalah lautan Atlantik. Lautan ketiga terbesar adalah lautan Hindi. Kemudian lautan yang mengelilingi benua Antartika adalah lautan selatan. Anda juga telah berkenalan dengan 2 jenis laut utama, iaitu Laut Cina Selatan dan juga Laut Sulu. Serta anda telah mempelajari tentang 2 jenis selat, iaitu Selat Melaka dan juga Selat Tebrau. Jadi, pelajar, saya harap anda dapat memahami dengan jelas tentang kedua-dua SP yang telah anda pelajari pada hari ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.